Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Nasir. Nombor matrik saya 23DEM20F2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Amran. Nombor matrik 23DEM20F2001. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Karam bin Maisa. Nombor matrik saya 23DM20F2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaimin Zamri. Nombor matrik 23DM20F2015. Tajuk kami adalah berkenaan bedah sesat mayat, iaitu postmortem. Bedah sesat mayat atau disebut sebagai postmortem bermaksud suatu pemeriksaan yang dijalankan oleh pengawal perubatan kerajaan ke atas mayat yang melibatkan pemeriksaan luaran dan dalaman untuk mengenal pasti punca kematian dan ciri atau sekatan mana perubahan dihasilkan oleh sesuatu penyakit kimia, radiasi, kemalangan, cederaan dan lain-lain. Antara jenis bedah sesat mayat terdapat dua bahagian, iaitu kes kematian medico-legal, postmortem, kes polis, iaitu bedah sesat yang diadakan oleh pihak polis, dan kes kematian klinikal. Postmortem klinikal iaitu kes di mana doktor yang merawat perlu mendapatkan kebenaran waris yang terdekat dan waris berhak untuk membenarkan bedah sesat berlaku atau pada bahagian tentu saja. Contohnya pada postmortem kes polis adalah kematian akibat kemalangan menggunakan kenderaan atau jentera, kematian di tempat kerja iaitu kemalangan penyakit, dan keracunan di tempat kerja. Seterusnya kematian akibat keracunan dan juga kematian akibat bunuh diri. Selain itu, kematian klinikal pula adalah kematian akibat penyakit seperti sindrom pernafasan akut yang teruk, iaitu SARS, AIDS, anthrax, Japan encephalitis, JE dan seumpamanya. Kematian diwat ya diketahui sebabnya, tetapi memerlukan maklumat lebih lanjut mengenai sebab kematian, iaitu sejauh mana sesuatu organ itu rosak atau dicakiti. Kematian ibu semasa mengandung. Seterusnya, objektif bedah sesat ialah memenuhi keperluan undang-undang, mengesahkan identifikasi mati untuk mengenal pasti sebab punca kematian, untuk mengetahui punca dan cara masa kematian, untuk menghilangkan keraguan mengenai sebab kematian. Hari ini saya akan membincangkan tentang prinsip syariah dan kaedah fiqh bagi postmortem. Nombor 1, dibolehkan bedah sesat. Syekh Azhar, Syekh Yusuf Al-Jajawi, Syekh Hasanian, Mufluf dan jumhur ulama lain berpendapat bahawa harus hukumnya untuk melakukan postmortem berdasarkan beberapa dalil dan kaedah yang wujud. Kaedah ini memberikan keringanan kepada dua masalah yang timbul, iaitu mencari maklumat yang membantu sesuatu situasi tersebut, punca kematian bagi membantu yang masih hidup, kebanding menyegerakan urusan pengebumian. Okey, kedua, tidak dibenarkan bedah sesat. Walau bagaimanapun menurut dalil-dalil dan qiyas yang telah dibincangkan dan diputuskan oleh fatwa Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan menyebut bahawa hukum asal bedah mayat adalah haram, tetapi dibolehkan sekiranya dalam keadaan darurat dan terdapat keperluan yang mendesak, seperti membuat kajian terhadap penyakit, mengenal pasti punca kematian, dan penyelidikan serta pendidikan yang khususnya dalam bidang perubatan. Ia perlu dilakukan dengan mengikut aturan dan syarak yang ditetapkan seperti menghormati dan menjaga hak mayat dan
menyuruhkan urusan bedah siasat dan menjaga aurat mayat. Jika keadaan tidak mendesak ataupun darurat untuk melakukan bedah siasat, pemudahan dan tidak mendapat keizinan waris, maka bedah siasat tersebut tidak boleh dilakukan. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan berkongsi tentang etika Islam. Etika Islam di dalam bedah siasat mayat adalah seperti yang berikut. Pertamanya ialah melakukan bedah siasat dengan cermat serta tidak kasar. Pembedahan yang dilakukan hendaklah dengan cara cermat supaya tidak merosakkan kehormatan dan kemuliaan mayat tersebut. Oleh itu, saya berkongsi satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, memecahkan atau mematahkan tulang mayat sama seperti memecahkannya atau mematahkannya semasa hidupnya. Dipetik daripada riwayat Abu Daud. Selain itu, etika yang perlu dititik beratkan ialah mempercepat urusan terhadap jenazah. Oleh itu, saya merujuk kepada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, percepatlah pengurusan jenazah kerana jika jenazah itu baik, maka sudah sepantasnya kalian mempercepatkan menuju kebaikan. Dan kalau tidak demikian, maka adalah keburukan yang kalian letakkan dari leher-leher kalian. Sahih Muslim. Seterusnya, etika berdasarkan pandangan Islam ialah menjaga aurat mayat. Orang yang melakukan bedah siasat mayat hendaklah tidak boleh dengan sengaja melihat aurat mayat kecuali pada kadar yang diperlukan sahaja. Diriwayatkan dari Saidina Ali karamallahu wajhah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah kamu memperlihatkan pehamu dan janganlah kamu memandang kepada peha orang hidup dan orang mati. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Mayat seboleh-bolehnya diuruskan oleh petugas dari jantina yang sama. Kaedah ini merujuk kepada keputusan Persidangan Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Brunei Darussalam pada 21 hingga 27 Jun 1993. Ia mengenai wanita yang ingin mendapatkan rawatan perlu mengikut keutamaan yang berikut. Yang pertama, doktor perempuan Muslim pakar, dan seterusnya doktor perempuan bukan Muslim pakar, dan diikuti doktor lelaki Muslim pakar, dan yang terakhir ialah doktor lelaki bukan Muslim pakar. Islam mengharuskan rawatan lelaki terhadap perempuan dan sebaliknya dengan syarat-syarat seperti yang berikut. Yang pertama, tidak bersendirian. Yang kedua, menahan pandangan mata. Yang ketiga, menyentuh di tempat yang berkaitan. Dan yang keempat, menyediakan doktor pakar mengikut jantina. Di dalam Islam, aib merupakan rahsia. Jadi, menjaga rahsia mayat juga satu etika yang tetap di dalam Islam. Sesiapa yang terlibat dalam operasi bedah siasat mayat hendaklah menyimpan rahsia mayat, iaitu tidak mengaibkan dan tidak mendedahkan keadaan mayat kepada pihak yang tidak berkenaan. Dan yang berikutnya ialah menguruskan mayat dan sampel kajian seperti organ atau tisu. Sebagai contoh, anggota mayat yang dibedah hendaklah dijahit semula dengan kemas dan semua organ atau tisu yang diambil untuk kajian hendaklah dikembalikan kepada mayat sebelum mayat disempurnakan dikebumikan. Manakala bagi kes yang memerlukan kajian dan penyelidikan ke atas sampel dari mana-mana anggota mayat yang memakan masa sehingga disimpan bertahun-tahun dalam makmal kerana kekurangan pakar, penyakit masih tidak dapat dikenal pasti, kekurangan alat dan sebagainya, maka jenazah hendaklah disempurna dan dikebumikan dahulu. Manakala organ atau tisu yang diambil untuk kajian hendaklah ditanam atau diserah kepada waris atau pihak yang bertanggungjawab. Kajian dan siasatan ke atas sampel yang diambil hendaklah dijalankan dengan kadar segera. Baiklah, saya akan berkongsi tentang pandangan ulama dalam Islam adalah pendekatan yang diambil oleh para ulama dan pemikir-pemikir Islam di seluruh dunia dalam membicarakan perihal bedah siasat dan hukum kaitnya
dengan Islam adalah secara kritikal. Asal hukum pembedahan ke atas mayat adalah haram, tetapi disebabkan oleh kaedah darurat yang mencengkam, ia menjadi sesuatu yang diharuskan selagi tidak melampaui batas menganiaya mayat bagi tujuan yang selainnya. Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1989 telah memfatwakan seperti berikut. Pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar memerlukan darurat sahaja, seperti terlibat di dalam kes-kes jenayah yang sangat memerlukan postmortem, atau si mati telan benda yang berharga, atau si mati yang sedang mengandung sedangkan kandungannya masih hidup. JAKIM 2011. Oleh yang demikian, berdasarkan kefahaman para ulama dan pemikir Islam ini, pemeriksaan bedah siasat boleh dilakukan ke atas mayat si mati atas tujuan-tujuan tertentu. Pemeriksaan bedah siasat itu juga perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan mengambil kira etika-etika yang perlu dipatuhi dalam menghormati mayat semasa mengendalikan pemeriksaan bedah siasat ini. Seterusnya, saya akan mengulaskan tentang bedah siasat mayat. Pada pandangan saya, bedah siasat mayat ini diharuskan membedah mayat untuk mengetahui punca kenapa mayat tersebut boleh mati atau meninggal dunia selain ketentuan Allah. Selain itu, saya memahami apa itu prinsip syariah dan kaedah fiqh. Seterusnya, saya dapat memahami maksud bedah siasat mayat dan mengaplikasikan jenis-jenis bedah siasat mayat yang diharuskan dan diharamkan. Ini sahaja perkongsian yang dapat kami berikan. Harap bermanfaat. Terima